construction industry. Tak muat, tapi kita tulis dulu. Service industry. Hari tu kita bincang pasal primary industry. Pasal primary industry pun habis juga lah. Okay, what is the keyword for primary industry? Agriculture. Keyword dia, itu contoh. Oh. What is primary Utama. industry? Primary industry tu maksudnya apa? Yang utama. Yang utama. Apa definisi industri utama? Primary industry, primary tu industri utama. Apa maksud industri utama? Macam ciptaan dari Allah. Betul. Okay. First, betul lah tu. Pertamanya created by Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya pula dia punya keyword yang kau perlu ingat adalah extraction. It involves extraction. Again, what is extraction? Apa maksud extraction? Extract. Yang macam contoh padi. Tak, extract tu sendiri. Extract tu maksudnya apa? Extract yang kita macam ikut macam dari permulaan proses. Extract ni maksudnya kita bawa keluar, kita tarik bawa keluar. Maksudnya benda tu dah sedia ada, cuma kita extract dia je. Kita extract tu maksudnya kita bawa keluar, kita tarik bawa keluar. Okay, itulah primary industry. Industri utama yang dicipta oleh barang-barang ataupun apa-apa sahajalah sumber-sumber yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang manusia tak cipta, manusia cuma extract sahaja. Extract tu maksudnya dia bawa keluar. Tolong bawa keluar sama ada mungkin bawa keluar daripada dalam laut. Yang inilah yang kita namakan sebagai apa? Perikanan. Contoh apa lagi yang kita bawa keluar daripada dalam laut? We also extract from the sea. It can be minerals, it can be petroleum, betul tak? Betul. So petroleum is satu industri pelombongan, oil and gas industry. So this is also considered as primary industry. And you can also extract, kita boleh bawa keluar juga benda ni mungkin dari dalam laut. Ada juga kita bawa keluar daripada dalam bumi. Dalam bumi, it can be in terms of minerals, gold, silver, biji timah, biji besi, ikan, apa lagi juga yang kita keluar daripada dalam bumi, mungkin kita tak tarik bawa keluar daripada dalam bumi, tapi kita tanam dekat bumi, lepas tu dia mengeluarkan hasil. Contoh, this can be agriculture, kan? Perladangan ataupun plantation, kita tanam-tanam kelapa sawit, apa semua tu kan, pun boleh juga. Apa lagi contoh primary industry? Adalah barang yang dah bukan kat laut, bukan juga kat darat, tapi dia memang ada. Memang ada dekat kita punya, ada dekat sekeliling kita. Contoh apa lagi? Yang awak tak sebut. Rabut. Apa dia? Rabut. Kayu. Perabot bukan primary. Yelah, kayu tu kayu balak ya. Kayu balak ya primary industry. Tapi bila dia dah bertukar menjadi perabot, itu dah masuk yang nombor 2 ni. Manufacturing industry. Maksudnya dia dah tukar bentuk lain. Tapi kalau kayu balak kayu balak saja orang yang dia ambil kayu balak, lepas tu dia jual, dia cuma kata bersihkan kayu balak tu sikit dan potong-potong jadi kayu kan, itu masih lagi dia jual kayu aja, dia tak jual perabot. Maksudnya syarikat perabot yang beli daripada dia dan tukar jadi perabot. So that's manufacturing industry. Contoh lain yang saya cakap yang boleh jadi juga primary industry adalah yang daripada alam sekitar ni yang Allah ciptakan adalah air, udara, matahari. Okay, ini kan yang Allah ciptakan, betul tak? Air Allah ciptakan. Daripada air akan jadi industri air lah. So ada orang yang daripada air kita boleh jana apa?
we can generate Tenaga. energy juga. Ya, kita boleh generate energy, tenaga, iaitu elektrik. Daripada air juga orang boleh buat macam-macam sekarang ni. Untuk memasak. Untuk memasak. So they can sell it. Maksudnya ada orang bila kita proses air tersebut kan, kita boleh jual balik air tu. Kita cuma tinggal proses je lah air tu kan. Kita bersihkan sikit, kita botol dia kan, contohnya kan. Kita botolkan. Contoh syarikat yang jual air mineral. Air tu dia buat ke saya tanya? Tak, air tu dia tak buat kan. Cuma dia tulis kat situ dia ambil daripada mana. Mungkin dia ambil dari bawah tanah. Dia tolong bawa keluar je. Dia tolong bawa keluar daripada dalam tanah. Dia bersihkan dan dibotolkan masuk dalam botol dan dia jual balik. Ini contoh primary industry juga. Contoh lagi kan angin. Angin pun adalah ciptaan Allah. What can we do with wind? Strong wind. What can be generated from strong wind? Yang macam windmill tu. Yang kalau di it can also generate energy. Tapi bukan medium. negara yang menerima angin yang kuat dan stabil. Dia tulis sini internet tak stable tadi. Saya dapat notification. Okay, sekarang dah clear? Clear. Okay. Contoh ada negara-negara luasan strong and stable wind. Oh, ya ke? Okay. Ada negara kat luar sana yang menerima keadaan kuat, stabil dan tetap sepanjang tahun. Menyebabkan they can generate energy through wind. Sebab tu dia guna windmill. Contoh negara-negara macam mana? Contoh macam negara Amerika, negara-negara belah Eropah sana, mereka memang angin dia kuat tau. Jadi macam kalau dia tak gunakan ini untuk generate, jadi dia guna windmill tu untuk generate jadi energy, jadi tenaga elektrik membazir. Faham tak? Sebab angin tu banyak membazir. Macam Malaysia kita tak boleh generate energy through wind sebab kadar angin kita tak adalah stabil dan kuat sangat macam depa. Dia tak boleh kuat sangat. Dia kena cukup-cukup lah ngam-ngam. Tapi Malaysia kita menerima kadar hujan yang banyak. Sebab itu kita boleh generate air, kita boleh generate elektrik through hydroelectric. Sebab apa? Air kita banyak, so maksudnya sungai itu akan sentiasa mengalir lah insya-Allah. Jadi kalau dia stop mengalir nanti susah lah kan? Elektrik akan stop. Tapi sebab kadar air yang kita terima agak tinggi, agak kata stabil, constant, tinggi dan banyak, we can generate energy through water. Malaysia can also generate energy through sun, solar. Sebab itulah benda ni orang dah cakap a few years lah, dah lama membazir. Malaysia adalah negara yang menerima panas yang agak, kita tahu tau, memang maksudnya kita punya climate kan tak berubah sangat Itu bukan macam negara orang putih kan yang ada ni. Kita memang dah tahu dah sepanjang tahun pagi ke petang memang matahari akan bersinar. Nampak So it's kind of a waste, membazir juga kalau kita tak gunakan tenaga matahari ni untuk generate elektrik. Sebab itulah sekarang Malaysia kita tengah aggressively ada syarikat antaranya bawah UiTM lah yang kata generate, yang mula seriously nak generate power through solar. Sebab kalau kita nak generate electricity melalui petroleum je bukan membazir sebab petroleum akan habis berbanding dengan elektrik, berbanding dengan solar dengan air. Sebab itulah Malaysia sekarang banyak sangat solar ni. Antara syarikatnya adalah syarikat yang bawah UiTM dululah sekali. Ustazah tak dengar. Tak dengar. Itulah kesimpulannya, kita nak generate
electricity through solar power, melalui matahari. Ini pun contoh primary industry. Okay, so okay, cumanya apa lagi primary industry ni pula boleh dibahagikan kepada dua. Apa maksud wasting? Ada dua. Primary industry ni ada dua. Satu wasting, satu non-wasting. Yang wasting replenishable, yang non-wasting tu dia replenishable. Apa maksud non-wasting? Wasting. Apa maksud waste? Macam kita bazir. Waste tu maksudnya bazir kan? Wasting ni maksudnya kan non-replenishable. Kita tak boleh, kalau ada habis-habislah. Maksudnya macam tu. Dia dibazirkan. Maksudnya non-replenishable tak boleh di-generate lagi. Kalau once dia dah habis-habislah. So ini adalah maksudnya apa? Sumber-sumber yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita extract saja daripada bumi ni dan dia bersifat wasting, dia bersifat non-replenishable, iaitu kalau dah habis lah, tak akan dapat dah. Okay. Cuba bagi contoh apa yang dalam banyak-banyak yang kita bincang tadi. Contohnya apa? Yang kalau dah habis lah. Contoh dia yang dicipta oleh Allah lah kan. Macam haiwan. Boleh jadi juga. Boleh, betul. Haiwan ni dia animals kan. Dia okay. Sebab itu kita kena breed kan. Kita kena biarkan dia. Kalau kita tidak biarkan dia akan habis tau. Sebab itu kat dunia ni ada binatang-binatang yang telah go extinct, betul tak? Yang telah pupus, betul tak? Contoh okay, kalau macam lembu apa semua tu, sebab kalau kita nak constantly, kita masih lagi nak makan daging-daging ni, kita kena breed dia, kita kena biarkan dia. Kalau kita tak biarkan dia, memang dia habis-habislah. Dan satu lagi, manusia ni sangat rakus kan. Bila kita buru haiwan kan, kita buru sampai habis. Sebab itu ada dekat dunia ni ada binatang-binatang yang telah pupus. Pupus sebab apa? Pupus bukan dinosaur. Dinosaur pupus sebab meteor. Tapi ni binatang-binatang yang pupus sebab telah overburu, telah overhunt. Manusia telah terlalu banyak sangat binatang ini yang telah diburu oleh manusia sampai dia jadi pupus. Memang ada. Sebab itulah macam dekat dunia ni ada binatang-binatang yang kita cuba untuk biarkan dia semula. Contohnya panda tau. Panda, Kung Fu Panda kan, Panda suatu masa dahulu orang sibuk nak buru panda. Sebab apa? Sebab dia cute lah, dia comel lah kan. Lepas tu nak ambil dia punya bulu lah kan. Lepas tu nak ambil dia punya macam-macam lah kan. Sampai kan satu tahap panda ni kata jadi binatang yang hampir pupus. Sebab itu mereka biarkan dia balik. Biarkan. Dan panda ni bukan ada kat semua negara, hanya ada kat China sebenarnya. Kat area Sichuan.
tu mereka biarkan, hantar kepada negara-negara, hantar ke zoo lah satu dunia ni kan, antaranya hantar ke Malaysia apa semua, barulah panda jadi apa nama ni, keluar daripada binatang yang terancam. Kalau sebelum ni panda hampir pupus. So ini pun satu contoh. Apa lagi contoh yang kata akan binatang yang akan habis? Kalau kita tak jaga, kalau kita tak orang kata cermat apa semua, memang akan habis. Contohnya apa lagi? Kalau haiwan liar boleh. Haiwan liar termasuklah. Buaya. Ya. Itu termasuk lagi. Selain pada haiwan, saya nak benda lain. Benda lain pula. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, pokok pun, ya. Ini pun boleh termasuk dalam orang kata boleh habis jugalah. Sebab itu macam contoh mereka yang, contoh industri kan, plantation ataupun industri balak. Industri balak kan bila mereka tebas hutan apa semua kerana nak balak apa semua tu kan, sampai orang kata ada setengah pokok yang boleh, sebab pokok ni kita kena faham, contohnya kayu, pokok jati kan, pokok jati yang kita jadikan perabot sekarang, yang kita jadikan kayu balak sekarang ni kan, dia mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk jadi besar macam tu, untuk jadi matang apa tu, macam tu, baru kita boleh tebang dia kan. At certain time, so maksudnya untuk satu hutan itu kan, sebenarnya beratus-ratus tahun masa yang diambil untuk dia jadi macam tu. Jadi bila manusia ni dengan rakusnya kita sebab nak industri balak kita kan, kita lupuskan, we clear all the lands kan, sebenarnya sampai satu tahap boleh habis tau kayu-kayu ni. Sebab itulah kayu jati pun, pokok jati pun antara pokok yang sekarang ni banyak sangat diorang suruh tanam semula. Pokok jati, pokok cengal, cendana apa semua ni kena ditanam balik. Sebab kalau tak dia akan jadi hilang lah. Okay. Plant pun boleh kata a good example. Ada tak contoh lain selain pada animal, plant yang Allah ciptakan dan kalau habis-habislah? Kalau kayu. Kayu tu dekat plant tadi. Kita selalu guna ni. Ini satu benda yang kata sangat kritikal lah, sangat banyak juga digunakan sekarang. Kalau apa yang batu arang. Betul, pandai. Ataupun kita panggil dia minerals lah kan. So minerals ni boleh jadi contohnya macam awak cakap tadi kan, apa? Charcoal tu batu arang lah. Charcoal kat Malaysia tak banyak tau, tapi kat negara China, dekat negara-negara Eropah sana mereka banyak lombong batu arang. Charcoal. Contoh lagi apa tahu saya bagi? Petroleum. Macam ni je petroleum. Betul lah. Petroleum. Apa lagi bijih timah. Yang ini kan bijih besi dalam kan. Termasuklah juga apa tahu? Emas, perak kan. Minerals macam ni bila dah habislah. Contoh satu masa dahulu negara Malaysia banyak sangat bijih timah, betul tak? Kita ada banyak lombong-lombong bijih timah zaman-zaman sebelum merdeka dulu lah, betul tak? Kalau kita baca buku sejarah apa semua tu kan. Tapi sekarang ada tak lagi lombong-lombong ni? Tak ada. Sebab apa? Mana pergi? Orang dah habis. Kita dah gali sampai dah habis, dah tak ada lah. Dah tak ada. So contoh macam Shah Alam, Petaling Jaya, Kuala Lumpur, even Kuala Lumpur, ini adalah tempat kawasan kita ni dulu, tempat yang kita duduk sekarang ini dulu zaman dahulu kala adalah lombong bijih timah. Contoh macam dekat macam kat Puchong sana tu kan ada macam tasik tu kan, yang ada perumahan kan. Tasik itu bukan tasik semula jadi. Tasik semula jadi kat Malaysia ni ada berapa je? Tasik Kanyir, Tasik Chini, Tasik Bera kan. Tapi macam tasik-tasik yang kita nampak macam kat Titi Wangsa tu kan,
dekat apa, kalau kat KL tu ada lagi dekat Setapak tu, yang dekat Batu Cave depan Selayang tu, satu lagi kat Puchong ini semua adalah tasik-tasik buatan manusia, ataupun lebih tepat adalah bekas rombong sebenarnya. Kan? So bila kita nak gali kan benda ni kan kat dalam tanah. Kita kan lombong tu kita kena gali, betul tak? Kan dulu kita belajar dulu kan, zaman-zaman sekolah rendah, sekolah menengah, kita belajar kita korek guna apa? Kapal korek. Itu tak namanya? Kapal korek kan. Dia korek. So macam ini kan kita punya tanah, waktu bila korek tu lama-lama dia jadi bulat lah kan. So kita korek kan, kita korek untuk kita cari biji timah tu. Bila dah korek banyak-banyak, so dia jadi apa? Dia jadi lubang lah kan. Dia jadi berlubang kan. Dia jadi berlubang. So bila dah habis semua biji timah, lubang-lubang ni ada yang kita boleh tambus balik, tapi kadang-kadang tanah ni kadang-kadang kita guna untuk benda lain lah, untuk buat rumah lah apa semua tu kan. So dia jadi lubang. Bila lubang ni akhirnya dia dipenuhi air, itu yang dia jadi tasik-tasik yang kita ada sekarang ni. So maksudnya kawasan, sebab sekarang Malaysia dah tak ada tau, kita dah tak ada dah industri pelombongan biji timah sebab dah habis. Dia kata 100 years ago, 150 years ago, we were so active in this industry. So yang tinggal hanyalah bekas-bekas lombong ni sahaja. Bekas-bekas lombong ni lah yang jadi kita tapak-tapak rumah sekarang ni kan. Especially Shah Alam, PJ, KL. Ini dulu adalah kawasan lombong. Semua kawasan lombong. So macam tanah tu dah di-clearkan, dah gali-gali apa semua tu. Nak buat apa? Last kali dia jadi ni lah perumahan, dia jadi pusat rekreasi. Itu yang sekarang di macam ni. So benda-benda ni kalau habis-habis lah. Petroleum. Kita banyak guna petroleum untuk apa? Untuk isi minyak. Kereta. Isi minyak, kan? Kereta lagi? Bas. Petroleum juga boleh, kereta api apa semua ni kan, dia juga generate energy lah, energy kereta kita. So what happen kalau sekarang ni kita masih actively gali tau, kan, dekat macam belah Terengganu, Sarawak, apa Sabah semua tu, kita laut lah kan, kita tengah actively gali petroleum, kita masih lagi ada petroleum. Tapi what happen if one day all of the petroleum went out? Maksudnya tak boleh generate energy. So macam mana, adakah maknanya tak boleh bawa kereta dah kan? Sebab itulah mereka cakap sekarang ni sebenarnya kalau nak generate energy through petroleum, pertama dia memang cakap baguslah. Tapi sebenarnya satu masa nanti dia akan habis. Contoh macam dekat Saudi kan, negara-negara teluk ni banyak petroleum. Tapi walau macam mana banyak pun, satu masa nanti akan habis juga. Sebab itulah kat dunia ni mereka cakap kita kena fikirkan cara to generate energy dengan cara lain. Antaranya itu yang kita ada kereta solar, betul tak? Kereta yang guna bateri apa semua kan. Yang kereta yang kita charge, betul tak? Sebab mereka dah mula fikir alternatif. Kalau dekat negara-negara barat, dekat negara Eropah, mereka dah mula kurangkan guna petroleum. Sebab petroleum ni satu masa nanti akan habis. Keduanya pula, dia kurang cekap sebenarnya. Kurang cekap dari sudut, maksudnya kalau dari sudut pembakaran. Contohnya 100% kan kita bakar petroleum tu, hanya 60% aja yang jadi energi untuk bagi kereta tu boleh jalan. Lagi 40% itu wasted. So macam dia kurang cekap. So kita nak beralih kepada yang lain. Sebab itu negara dunia sekarang dia suruh kita, kata satu lagi yang kata yang gunakan sumber yang non-wasting. Sebab apa? Sumber yang ini wasting kan. So kita sekarang ni kena banyakkan guna sumber-sumber yang non-wasting. Okey, cuba bagi contoh pula. Apakah sumber-sumber yang non-wasting? Yang kata bukanlah tak habis, maksudnya dia boleh dijana semula. Yang tak ada ni kalau habis lah. Yang ini apa dia? Boleh dijana semula. Pandai. For example, water lagi. Sun. Yes.
cahaya ataupun sunlight lah kita panggil kan. Sunlight lagi. Air. Ataupun lebih tepat wind lah kan. Wind. Angin kan. Angin tu yang boleh generate. Sebab itulah kalau kita Malaysia kita banyak gunakan air juga to generate power tau. To generate power. Yang ini lebih bagus daripada, sebab there are countries out there yang tak guna air tau untuk generate electricity. Diorang guna apa? Ada yang guna nuklear untuk generate air, untuk generate electricity. Ada juga yang guna petroleum, ada juga yang guna sunlight, wind kan. So maksudnya berbeza-beza. Tapi sebenarnya kalau kita guna bahagian non-wasting ini lebih bagus. Sebab apa? Dia tak habis. Sampai kiamat lah insyaAllah. Kalau kiamat habis lah kan semuanya. Sebab itu kita kena banyakkan mengguna guna industri yang bahagian non-wasting ni. Bukan maksudnya yang wasting ni tak bagus. Bagus je. Contohnya macam perikanan, agriculture, perindustrian, peladangan, pertanian. Dia bagus lagi mana kalau kita keep on tanam apa semua. Tapi kalau kita kalau dah stop tanam, contohnya ikan, even ikan pun kan, ikan pun boleh jadi boleh pupus juga tau kalau overfishing. Kalau terlebih sangat fishing. Sebab itu kalau dekat luar negara kan, contoh ikan tuna, ikan apa semua ni kan, dia bertak musim. Maksudnya you can only fish during this season. Hanya boleh fish dalam musim-musim ini. Tak boleh maksudnya all year round. Setiap hari, setiap 1 tahun tu kita tangkap je ikan. Sebab manusia ni rakus kan, industri ni sebab dia fikir duit, betul tak? Kalau setiap tahun, setiap masa kita asyik nak tangkap ikan aja, ikan tu tak sempat nak breed pun. Itu mati. Sebab kita ada ikan-ikan kat luar sana yang dah pupus. Sebab overfish kan, dah terlalu banyak sangat. Sebab itu kat dunia ni pun mereka letakkan peraturan. Kita kena letak peraturan ni walaupun mungkin industri tak suka sebab macam kalau boleh dia nak untung banyak kan, dia nak jual lagi banyak. Tapi bila kita cakap you can only fish during this season, bermakna apa? Dia kena kuranglah sikit untungnya. Tapi sebab apa? We have to do this sebab benda ni kalau tidak dia akan habis, dia akan pupus. Okay. Itulah dia primary industry. So basically primary industry ni adalah industri utama yang penting. Biasanya primary industry ni dia akan supply. Macam saya cakap, dia akan supply. Dia akan supply apa? Dia akan supply resources lah, barang-barang untuk industri-industri lain. Kalau tak ada yang dekat sini, yang ini pun tak boleh. Cumanya primary industry ni dia extract je lah. Dia bawa keluar dan dia tidak proses sangat. Dia hanya... Ustazah, kalau macam dekat ada satu negara tu dia macam kumpul sampah untuk generate elektrik macam tu. Boleh. Betul, boleh tu bagus. Cuma itu tidak bawa primary industry lah. Itu bawa industri yang lain. Primary industry ni yang kita ambil general ni, yang itu dia ambil waste kan. Which is good lah, which is good. Kalau macam sampah tu bukan dikira non-waste ni. Sebenarnya itu waste juga, tapi if you manage to tapi bila sampah itu kan, contoh sampah itu kita dah guna dia untuk generate electricity, habis kan? Lepas tu habis juga, betul tak? Dia bukan macam air. Air kan, kalau air tu kita guna dia untuk pusingkan tebu hidroelektrik tu kan. Dia pusing, air tu still ada kan? Selagi air tu. So walaupun industri sampah ni pun dianggap wasting juga sebab habis-habislah. Cuma baguslah daripada sampah tu terbuang, kita boleh generate electricity, cuma habis sampah tu habislah. Okay, so that is on primary industry. Sekarang kita nak tengok yang kedua. Adik, kenapa adik tak tengok kartun? Apa tak nak tengok kartun? Adik kan suka tengok kartun. Ni baru je kat TV.
Kita tepikan benda ni. Sekarang kita nak tengok manufacturing industry. Kalau primary industry tadi maksudnya industri utama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia hanya extract bawa keluar saja. Manufacturing industry pula apa maksudnya? Keyword dia saya tulis keyword. Yang ini saya tulis keyword dia. Kejap. Keyword dia apa? Keyword dia adalah Ustazah, ya, boleh saya pergi tandas? boleh. Tak nampak pula. Nampak tak kat situ? Okay. Manufacturing industry ni pula kan berbeza dengan primary industry tu tinggal extract je kan, bawa keluar kan. Manufacturing industry ni dia punya keyword dia adalah to create something, cipta sesuatu yang berguna, to create something useful. Dan biasanya kita create ni, kita cipta ni dekat mana?
biasanya kita cipta dekat factory, kilang-kilang, mills pun macam kilang jugalah. Plants ni maksudnya apa? Macam stesen jana kuasa apa semua tu kan, itu masuk plants kan. Dan dia melibatkan conversion. Conversion ni apa? Tukar. Maksudnya kita kena tukar barang tu daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Daripada bentuk apa? Daripada raw material from to goods. from raw material to manufacturing ni adalah industri yang kita tukar. Kita tukar satu barang itu daripada the raw material, rawa pula, bukan rawa, raw material, dan dalam bentuk mentah kita tukar dia kepada satu barang yang kita namakan sebagai semi manufactured goods. Semi manufactured goods ni maksudnya barang yang separuh, apa kita panggil? Separuh proses lah, ataupun yang telah diproses sepenuhnya. Contohnya macam apa? Contohnya kalau daripada primary industry kita ada ikan kan, betul tak? Ikan itu katalah ikan tu ada orang beli ikan banyak-banyak dan dibawa ikan tu ke kilang dia dan dia tukar, dia convert, dia tukar ikan tu jadi apa? Ikan boleh proses jadi apa? Makanan dalam tin. Betul. Jadi apa? Jadi ikan sardin dalam tin, betul tak? Contoh, ataupun ikan juga kalau kita proses kita dekat kilang, kita boleh jadikan dia apa? Contohnya kopok leko, betul tak? Kopok leko kan buat daripada ikan. Buat apa lagi? Buat fish cake, fish ball. Benda ni kan nak buat daripada ikan. Contoh. Itu ikan. Contoh lagi apa macam tadi kayu balak. Kayu balak kan industri, primary industry kan, peladangan kan. Dia kayu tersebut kan. So orang yang potong kayu balak ni akhirnya dia akan jual kayu-kayu balak ni ke syarikat-syarikat lain pula. Syarikat ni pula dia bawa kayu balak ni pergi kilang dan daripada kayu balak tu dia jadikan apa? Kertas. Sebelum jadi kertas kan, betul, boleh jadi kertas ataupun mula dia jadikan papan lapis dulu, betul tak? Dia potong-potong jadi halus, dia jual papan lapis. Tapi papan lapis ni adakah dah terus boleh guna? Tahu ni. Tak boleh. Itu kita namakan semi manufactured goods, separuh siap. Barang yang separuh siap. Tapi maksudnya daripada kayu balak langsung tak boleh buat apa-apa kan. Tapi bila kita proses dia jadi apa? Dia jadi kayu, dia jadi papan lapis. Tapi papan lapis ni masih lagi tak boleh guna lagi. So dia semi manufactured goods. Dia masih separuh siap. Papan lapis ni pula akan pergi, dia akan jual pula papan lapis ni ke industri lain pula. Industri lain ni mungkin akan ambil papan lapis ni untuk jadi proses jadi apa? Jadi kerusi, jadi meja. Kerusi, meja ni boleh guna tak sekarang? Boleh. Boleh. So itu dia dah telah jadi satu finish product. Itu maksudnya manufacturing industry. Manufacturing industry ni pula dia terbahagi bawah dia 4 industri. Bawah manufacturing industry ni pula terbahagi kepada 4. Manufacturing ni yang banyak sikit.
Saya dah bagi nota, saya dah letak nota belum? Belum eh? Oh, belum. Oh, belum. Sorry. Okay. Yang pertama, analytical manufacturing industry. Apa maksud analytical? Nampak tak dia guna perkataan analytic? Analytic ni maksud apa? Analyze kan? Analyze ataupun dia melibatkan apa? Dia Dan melibat dia tengok masalah produk. analytical manufacturing industry ni adalah industri pembuatan juga. Kan tadi kita kata kita nak convert kan? Kita nak tukar dia. Maksudnya dia melibatkan kita tukar raw material itu, kita breakdown. Dia punya keyword adalah bukan to into. Breakdown raw material into ada products. Dan biasanya proses ini melibatkan analisis tau. Dia melibatkan analisis. Ada orang kata kena masuk lab sikit kan. Adalah guna mesin-mesin dia untuk nak breakdown dia. Contohnya apa tau? Contohnya apa? Contohnya industri petroleum. Petroleum. Industri minyak lah. Industri petroleum. Minyak. Minyak bila kita bawa keluar daripada dalam laut kan, mula-mula kita bawa keluar daripada dalam laut, kita boleh terus guna tau. Kita tak boleh terus guna. Kenapa kita tak boleh terus guna? Sebab takut ada, sebab dia dari tanah jadi macam Sebab dia bercampur tau. Dia masih dalam keadaan mentah. Itu kita namakan dia raw material. Kita bawa keluar daripada dalam laut, dia macam itu dia kata minyak yang bercampur-campur. Jadi kita kena breakdown dia. Kita kena pecah-pecahkan dia. Dan nak breakdown ni dia melibatkan proses analitik lah. Analytical manufacturing process. Kita kena bawa masuk dalam lab apa semua. So bila minyak ni, bila kita refine yang orang putih panggil refine, kita haluskan dia, kita pecah-pecahkan dia, baru kita dapat apa? Kita dapat kerosene, baru kita dapat apa? Gasoline, baru kita dapat apa? Diesel, baru kita dapat jenis minyak-minyak yang lain pula. Maksudnya daripada minyak yang asal kan, lepas tu bila kita pecah-pecahkan dia, kita dapat pelbagai lagi jenis minyak. Jadi mungkin kalau mula-mula tu dia segumpal, dia baru datang, kita tak boleh terus guna tau. Kita kena pecah-pecahkan dia dulu. So bila dia dah dipecahkan, barulah kita boleh guna. Oh, ini petroleum. Petroleum ni sesuai untuk jadi minyak kereta. Kalau ini kerosene, datang daripada minyak yang sama juga, tapi bila pecahkan dia jadi kerosene. Kerosene apa? Orang Melayu panggil apa? Minyak tanah. Minyak tanah sesuai ke untuk kereta? sesuai. Tak sesuai, tapi dia sesuai untuk apa? Untuk generate energy. Untuk masak. Biasa dulu orang guna kerosene ni untuk masak. Kan? Lepas tu akan dapat juga apa? Oh, yang gas. Tong gas tu. Bukan, tong gas tu lain. Tapi dulu-dulu. Tapi orang sekarang dah tak guna lah kerosene lagi. Dia warna putih tau. Dia punya minyak tu warna putih. Sebab dia mudah sangat terbakar. Bahaya sikit. Dulu-dulu orang yang gas yang dalam tin gas tu kita namakan apa? Tapi
salah satu jenis minyak gas jugalah yang kita dapat daripada petroleum ni. Faham tak? So petroleum, minyak yang keluar daripada tanah tu, bila kita breakdown dia akan jadi gasoline. Gasoline ni lah yang kita RON 95, 97 yang kita bawa kereta. Lepas tu boleh dapat juga diesel. Diesel ni kadang-kadang biasanya lori-lori kan, mesin-mesin besar dia akan guna diesel. Dia lebih kurang juga macam gasoline, tapi dia kurang cekap. Petroleum lebih cekap, maksudnya dia pembakaran dia tu banyak terbazir kan, maksudnya dia banyak keluar habuk, banyak keluar asap je yang lebih kan, tapi dia murah sikit kan. Lepas tu daripada minyak ni juga kita akan dapat kerosin. Kerosin ni macam saya cakap tadi lah, minyak tanah, boleh guna untuk masak apa semua kan. Dan LPG, yang tong gas yang kita guna untuk masak sekarang tu kita namakan dia LPG. Apa nama dia punya ni? Tapi LPG lah. Yang maksudnya yang itu sesuai untuk masak. So macam-macam lagi. Nampak tak? Ini contoh analytical manufacturing industry. Maksudnya bila kita bawa keluar daripada dalam tanah, dia dalam raw material. Selagi kita tak proses dia, kita tak pecah-pecahkan dia, kita tak boleh guna. Contoh terbaik adalah petroleum lah. Suatu masa dahulu biji timah pun sama. Biji timah bila kita gali-gali dalam tanah tu kan, bila kita bawa keluar tu kan, dia macam dia seketul macam tu dia masih lagi dalam keadaan orang kata mentah macam tu, dia tak boleh terus buat guna. Kita kena polish dia dulu kan, buang dulu. Kadang-kadang biji timah tu dia ada orang kata apa, ada kotoran-kotoran kat situ, dia bercampur dengan tanah, dia bercampur dengan ni. So kita kena masuk kat lab, kita kena bersihkan dia dulu, keluar ni kan. Akhirnya barulah kita dapat dia punya yang betul kan. Contoh macam diamond kan, belian pun datang daripada dalam tanah tau. Pun sama, dia perlu diproses dulu. Biasanya raw material ni terus bawa keluar tak boleh guna tak? Macam emas kan. Kita jumpa ketulan emas dalam tanah kan, terus boleh guna ke lepas tu? Pertama kena bersih-bersihkan dulu, dia bercampur-campur lagi dengan besi-besi lain kan, baru kita dapat yang tu. Lepas tu satu lagi, dia kena diproses dulu. Proses apa nanti kita tengok. Okay, seterusnya pula kita tengok yang kedua. Alamak ni nombor 2 kat sini synthetic industry. Apa maksud synthetic industry ni adalah kalau macam ni dia pecahkan kan, dia pecah-pecahkan macam saya cakap tadi, breakdown raw material. Dalam ini dia digabung. Okay, digabungkan. Contohnya apa tau? Macam tadi lah kita cakap tadi kan. Minyak kan, contohnya minyak kelapa sawit. Contoh kita ambil contoh minyak kelapa sawit lah. Tak kisahlah minyak kelapa sawit ke, minyak kelapa ke, minyak zaitun sekalipun kan. Minyak zaitun pun boleh lah kan. Contohnya kan. Bila kita dapat minyak ni kan, boleh buat apa? Selain daripada iyalah kan, orang kata minyak boleh guna untuk minyak zaitun untuk rambut lah apa semua kan. Selain daripada itu, ada satu lagi industri, synthetic industry ni kerja dia digabung-gabungkan. Contohnya dia ambil minyak zaitun, dia tambah lagi dengan apa? Dia mix kan, dia tambah minyak kelapa dara lah, dia tambah ini, tambah itu, akhirnya dia jadi apa?
sabun kan, dia tambah perfume, dia tambah pewangi, dia tambah mungkin ada bahan-bahan baik lagi lah kan, yang lain campur-campur, akhirnya jadi sabun, ini akhirnya jadi shampoo, akhirnya jadi apa, pencuci muka, akhirnya jadi sabun basuh baju, akhirnya jadi benda lain. Itu maksudnya. Synthetic industry ni adalah satu industri yang dia buat produk baru, bukan dia breakdown. Yang tadi tu bahan satu petrol tu, satu minyak tu dia pecah-pecahkan aja kan. Yang ini adalah digabung-gabungkan. Boleh jadi digabungkan raw material ataupun yang digabungkan tu adalah barang yang separuh siap yang lain. Contohnya orang ni buat papan, dia gabung, bukan papan lah, maksudnya ini digabung-gabungkan, akhirnya jadi satu produk yang lain. Itu synthetic. Conditioning manufacturing industry. Masuk conditioning manufacturing industry. Alah, bateri nak habis. Conditioning manufacturing industry ni adalah industri-industri yang Syarat. yang apa? Macam ada syarat tu. Bukan, itu condition. Conditioning lain. Kan? Kalau condition dia syarat. Conditioning kan tetap sebenarnya dari sudut bahasa ada banyak maksud lah untuk condition. Satu lagi conditioner, tahu hair conditioner tu. Hair conditioner. Kenapa lepas shampoo rambut kita pakai hair conditioner? Nak bagi rambut jadi lembut. Bagi lembut. So, conditioning manufacturing industry ni pun sama juga. And dia adalah satu industri buat barang yang ini dia pecahkan, yang ini dia gabung-gabungkan, yang ini dia tak gabung-gabungkan, dia tak pecahkan, tapi dia conditioning aja. Dia macam dia proses bagi cantik je, bagi lembut, bagi ini, lepas tu jadi benda lain. Macam dia untuk basuh lah kira. Dia tak gabung-gabung, cuma dia cantikkan aja benda tu. Macam conditioner kan, rambut kita dah ada, betul tak? Kita dah shampoo apa semua. Tapi bila kita apply conditioner tu dia tinggal macam melembutkan je rambut kita kan, supaya jadi orang kata manageable lah, tak adalah kusut sangat dan sebagainya kan. Samalah macam conditioning manufacturing industry ni. Barang tu dia cuma cantikkan, proses kan, bersih-bersihkan apa semua kan, lembutkan apa semua supaya dia jadi sesuatu yang lebih cantik, yang boleh diguna, yang bermanfaat. Contohnya apa? Cuba bagi contoh. Sebenarnya saya banyak dah cakap contoh dia. Macam makanan. Makanan, kek campur-campur. Kek lebih kepada yang kek kan, kita nak buat kek kan, kita tepung campur dengan butter, campur dengan apa, telur, gula kan. Tapi kalau conditioning ni dia tak campur-campur sangat, cuma dia bersih-bersihkan, dia dia lembut-lembutkan, lepas tu terus jadi satu yang ni. Contohnya macam saya cakap tadi lah, kayu balak. Kayu balak kan, conditioning manufacturing industry adalah syarikat yang tolong proses kayu itu jadi kayu lapis kan. Mungkin ada orang nak guna kayu yang nipis-nipis, yang lapis kan. Tapi ada orang nak guna kayu yang bulat-bulat, dia tolong jadikan bulat-bulat. Ada orang nak guna kayu yang petak-petak, so dia jadikan petak-petak aja. Itu contoh conditioning manufacturing industry. Contoh lain kan adalah macam besi kan, syarikat yang buat besi ni, contohnya dia ambil biji besi kan, dia ambil besi yang raw tu, yang orang kata yang mentah tu kan, cuma dia proses saja. Ada yang dijadikan macam batang-batang besi yang panjang dan ikut saiz. Ada orang mungkin nak saiz besar, kecil kan, dia tolong proses macam tu aja. Lepas tu dia jual balik. Kalau yang ada orang nak besi saiz macam ni, dia buat macam ni, macam ni kan. Dia ikut permintaan. So dia tak adalah, dia tak tambah benda-benda lain pun, cuma dia itulah dia proses benda tu aja untuk hasilkan
benda lain. Contohnya lagi apa? Apa ni, getah, tahu tak getah? Kan kan getah kan, susu getah tu kan, kalau kita baru tadah getah macam tu, kita boleh guna ke? Tak boleh guna. So kena diproses dulu. So bawa dekat kilang, bawa kat kilang, dia proses jadi apa? Dia adalah dia proses basuh bersih, akhirnya dia orang gulung, akhirnya dia jadi apa? Dia jadi kepingan getah. Bila dah kepingan getah ni, barulah ada orang nak beli, betul tak? Kepingan getah. Tapi kepingan getah tu boleh pakai lagi ke? Tak boleh lagi. Tapi at least better lah daripada susu getah kan. So kepingan getah ni akhirnya siapa yang beli? Macam orang orang yang jual, macam kalau roti kan dia guna getah. Kalau bungkusan roti. So dia jual pula dekat, maksudnya bila dia proses getah, susu getah itu menjadi apa tadi kata, kepingan getah ini bukan lagi finish product, dia adalah barang separa siap. Barang separa siap. Tapi barang separa siap ni akan dibeli pula oleh syarikat-syarikat lain, industri-industri lain yang synthetic industry ni, dia proses pula jadi apa? Jadi macam kata tadi, getah ikat kan, getah ikat sayur, getah ikat makanan. Dibeli juga oleh, contohnya oleh syarikat-syarikat tayar. Kepingan getah tu dia beli getah tadi tu, proses jadi tayar kereta, tayar basikal, tayar macam-macam lah kan. Contoh lagi dibeli juga oleh syarikat yang buat selipar, buat kasut kan. So dia guna getah tadi, kepingan getah tadi untuk buat kasut, untuk buat selipar, untuk buat apa, barang-barang plastik ni kan. Itulah dia contoh conditioning manufacturing industry. Kejap saya nak pergi ambil apa ni, charger jap. Okey. Yang keempat adalah kita namakan dia sebagai ish.
Okay, assembling manufacturing industry. Assembling manufacturing industry ni maksudnya apa? Assemble. Apa maksud assemble? Dia gabungkan. Itu Kita tadi. macam kalau nak buat meja tu yang gabungkan kayu jadi meja. Sambung-sambungkan lah. Sambung-sambung. Sambung-sambungkan. Kalau sintetik ini kita campur tau, dia mix. Maksudnya akhirnya macam saya cakap tadi sabun kan, nak buat sabun kita kena campurkan minyak, campur dengan adalah susu ke apa ke kan. Akhirnya dia jadi satu benda kan. Kita dah tak nampak dah minyak dia apa semua. Itu sintetik kan, dia jadi satu bahan lain iaitu sabun kan. Yang assembling ni kita gabung-gabungkan, tapi kita still boleh nampak, kita boleh nampak lagi apa. Contohnya macam industri buat kereta kan, gabung-gabung kan. Kita gabungkan apa? Besi campur dengan tayar, campur dengan kaca kan. Lepas tu kita letak skru, kita gabung-gabungkan dengan skru apa semua kan. Lepas tu kita apa cantum-cantumkan besi dia, akhirnya jadi sebuah kereta. So itu assembling manufacturing industry. Biasanya assembling manufacturing industry ni dia akan guna semi product lah, semi manufactured goods daripada industri-industri lain. Contohnya dia beli macam saya cakap tadi, dia beli tayar daripada syarikat tayar, dia beli besi kan, kepingan-kepingan besi daripada syarikat besi, dia beli kalau nak buat seat dia tu dia beli apa, dia beli apa, dia belilah daripada syarikat fabrik kan, dia beli fabrik daripada, dia beli kerusi yang telah difabrik daripada syarikat-syarikat ni. Lepas tu sampai dekat kilang kereta ni mereka tinggal gabung-gabungkan aja. Dicantum-cantumkan. Itulah namanya assembling manufacturing industry. Apa ni, industri elektronik pun sama jugalah, macam buat handphone kan, buat benda-benda. Ini semua assembling manufacturing industry. Dan handphone kita tu kan, ada parts-parts kat dalam itu kadang-kadang dihasilkan oleh ramai orang, syarikat-syarikat industri lain. Tapi kita beli daripada mereka ni, sampai dekat kita, kita gabung-gabungkan. Itu maksud dia assembling manufacturing industry. So ini bab manufacturing industry. So jelas tak? So kita belajar tadi primary industry, lepas tu manufacturing industry. Sekarang kita nak pergi yang nombor 3. Construction industry. Dan okey, tapi keyword untuk nombor 2 ni, manufacturing industry ni, biasanya atau bukan biasanya, pasti kena kejap saya nak baby nangis. Saya masuk bilik kejap dia terbangun.
Okey. Satu lagi untuk yang tadi ni, apa? Manufacturing industry ni. Zulaika, are you there? Yes, please. Okay, macam saya cakap tadi, manufacturing industry ni proses penghasilan produk baru ni yang kita convert dia and to create something useful ni mesti berlaku dekat kilang. Mesti berlaku dekat kilang atau dekat mana-mana lah, tak kisahlah kan. Tapi kilang lah kan. Kalau kilang tu kat rumah kita lah. Daripada situ baru kita bawa keluar barang tu. Contohnya tak kisahlah makanan ke kan. Kilang yang buat sabun ke kan. So sabun itu dihasilkan dekat kilang. Daripada kilang tu barulah kita buat apa? Kita bawa dia ke kedai-kedai baru orang pergi beli. Okay. Ini yang nombor 2. Sekarang kita nak pergi ke construction industry. Apa maksud construction? Apa beza construct dengan manufactured? Manufactured menghasilkan. Construct pun kalau dari sudut bahasa Inggeris pun menghasilkan, membuat barang. Tapi apa beza manufactured dengan manufacture dengan construction? Construct. Apa beza dia? Dia ikut macam jangka pendek dengan Saya padam nombor 4 ni dulu. Ish. construction tu bukan. Apa beza dia? Dia sama, lebih kurang sama tapi berbeza. Apa bezanya? Macam buat plan. Buat apa? Macam buat macam perancangan. Tak. Dari sudut bahasa, construct pun sama macam manufactured, iaitu menghasilkan. Perbezaan dia kan adalah, apa tahu? Kalau dalam buku tu keywordnya adalah in large scale. Yang ini penghasilan barang, tapi dalam penghasilan barang yang kita kata apa kecil-kecil lah kan. Yang small scale. Ataupun barang yang dihasilkan itu kecil. Mungkin dihasilkan dengan banyak kan. Secara banyak, tapi barang itu sendiri kecil. Contohnya handphone kan kecil kan. Sabun kan kecil. Benda-benda yang kecil ni lah kan. Even perabot kerusi meja pun dianggap kecil lagi. Tapi construction ni dia proses penghasilan barang lah, tapi penghasilan barang yang besar yang tak boleh tak boleh pindah-pindah. Tak boleh pindah-pindah. Tak boleh pindah-pindah. Contohnya apa tahu? Kalau buat kat situlah. Sebab dia besar. Apa benda-benda yang kalau kita buat dia dekat situ, it stays there. Kita tak boleh, macam ni saya cakap kita buat kat kilang, tu kita bawa pergi kedai kan. Yang ini, dia duduk dekat situ, dah buat kat situ, it stays there. Contohnya apa? Rumah. Kalau bila rumah. Betul lah. House, lagi apa? Hotel. Hotel, semua benda lah, bangunan-bangunan lah senaman kita. Okay, sebab itulah bangunan-bangunan ini semua kita panggil industri construction industry. Kita tak panggil manufacturing industry. Kerana apa? Dia besar dan dia it stays there. And dia tak ada kilang. And kalau macam buat sabun, kita panggil manufacturing industry. Manufactured soap. Soap manufacturing industry. Tapi kalau rumah, kita panggil apa? House construction industry. Sebab apa? Kita buat rumah tu dekat situ, dan dekat situlah kita tak boleh pindah-pindah rumah tu. Walaupun ada juga orang kata, tapi most of the time tak boleh lah. Contohnya apa lagi tau? Apa nama ni? Airport kan? Construction airport. Kita tak panggil manufacturing airport kan? Kita panggil construction. Construction of airport. Kita buat airport dekat kawasan, contoh dah buat airport kat Sepang. Kat Sepang lah.
Boleh ke pindah daripada Sepang nak pindah Shah Alam senang sikit nak naik kapal terbang. Boleh ke pindah? Airport. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Contohnya lagi tahu railway station kan. Landasan kereta api kan. Benda ini dah tetap. Kalau dekat situ kita construct, dekat situlah dia. Kita tak boleh tukar-tukar. So perbezaan manufacturing dan construction basically itu je lah. Dua-dua buat benda. Cuma benda yang ini tak boleh pindah-pindah, dia stay kat situ. Sebab itulah mereka, those people who are involved in the construction industry, we call them apa? We call them contractor, bukan constructor, contractor. We usually call them contractor. So bila orang tu dia cakap apa, my father is a house contractor. Kita tak kata house manufacturer. Sebab manufacturer ni adalah benda-benda yang boleh dipindah-pindahkan. Tapi contractor, they build something that cannot be easily transferred from one place to another. And dia tak boleh senang-senang pindah-pindah. Tapi mereka yang buat dan terlibat dalam kata manufacturing industry ni, kita panggil mereka manufacturer. Pembuat manufacturer. Yang ini manufacturer. Yang ini kita panggil manufacturer, yang ini kita panggil manufacturing, yang ini kita panggil fabrication. Buat dia. Tapi buat juga. Okey, saya nak tanya soalan. Kalau kapal terbang, itu manufacturing industry ke construction industry? Kapal terbang. Buat kapal terbang. Hai. Construction industry. Kenapa construction? Because dia scale dia besar. Lagi satu dia tak boleh, dia kena tetap dekat tempat tu. Macam tu. Sebenarnya tak kapal terbang dia panggil manufacturing. So basically sebenarnya kapal terbang boleh dipindah-pindahkan. Contohnya macam yang Malaysia, kita beli Boeing kan. Boeing 737. Boeing 737 kita buat dekat Amerika sana. Kan? Bila dah siap kita hantar pilot kita pergi ambil. Samalah juga kapal. Walaupun dia besar, sebab tu kita kena beza kan. Walaupun kapal terbang besar kan, mereka ini as long as it can be shipped away, it can be transferred, selagi mana dia masih lagi boleh pindah-pindah, kita akan anggap dia sebagai manufacturing industry. Termasuk apa tau? Ni. Train lokomotif. Lokomotif, gerabak. Lokomotif lah, maksudnya train lokomotif, gerabak kereta api. Gerabak kereta api Malaysia, kita beli daripada luar negara. Dan ada yang kita beli second hand. Sebab tu diorang kata ada isu. Contohnya LRT kita. LRT kita, most of them, kebanyakannya adalah second hand. Kereta api second hand yang kita beli daripada negara-negara luar, tapi they are still in good condition lah kan. Bukan semuanya baru. Mungkin ada yang baru, tapi banyaknya yang sebelum ni prasarana beli second hand. Kereta api yang lain. Macam mana dia bawa datang Malaysia tu, dia bawa naik kapal lah, besar-besar lah. Cuma tak adalah dia bawa satu gerabak macam tu. Maksudnya when it came here to Malaysia, they have to reassemble lah, kena reassemble balik. Tapi nak katanya, walaupun kata barang ini besar, tapi selagi mana dia masih lagi boleh dipindah-pindahkan, maka kita tak panggil dia construction industry lah. Okey, soalan seterusnya. Kalau buat buat jalan, buat jambatan, buat terowong, buat parit, longkang dan sebagainya.
buat supply parit, sistem peparitan. Okey, yang ini manufacturing industry ke construction industry? Geram-geramnya. Construction. Construction. Kenapa? Sebab dia macam nak buat tempat untuk apa, parit. Sebab tak boleh pindah-pindah, betul tak? Contoh buat kapal pula, buat jambatan Pulau Pinang. Buat jambatan kedua Pulau Pinang tu kan. Kita nak buat jambatan tu, boleh ke kita buat jambatan dekat tempat lain, lepas tu kita bawa jambatan yang dah siap tu pergi pasang kat dekat tu, kat Pulau Pinang. Boleh ke? Tak boleh. You kena pergi sana. So kita bawa pekerja, kita ada usaha samalah dengan a few countries kan. Pakar-pakar datang, diorang yang kena datang kat kita. Dia tak boleh kata, boleh tak saya nak buat kat negara saya. Macam kapal terbang boleh lah dia nak buat kat negara dia kan. Lepas tu nanti bila dah siap kita ambil je. Tapi kalau macam saya cakap tadi apa, jambatan tak boleh. Yang itu mereka pakarnya kena datang dekat sini buat sekali dengan kita. Sebab because the bridge stays there. Bridge itu akan kekal dekat situ. Contohnya ada pekerja part time daripada KL ke. So dia kena pergi Penang. Dia tak boleh buat dekat sini. So ini adalah construction industry. So kita dah belajar ni 1, 2, 3. Sekarang kita nak pergi yang keempat. InsyaAllah hari ni kita akan habis kat yang nombor 4 lah. Tadi saya padam Sekejap. Macam tak muat tadi. Saya tulis balik. Nombor 4. Yang ni kita dah baca banyak kali lah. Service industry. Ini nombor 4. Oh sayang. Boleh tak kejap saya nak hantar mesej ke husband saya kejap. Penting nak laundry. Okay, service industry. Okay, service ni berbeza dari primary manufacturing construction adalah kerana apa? Sebab dia tak ada dia tak ada apa? Dia tak ada apa? Dia tak ada produk. Dia tak ada produk yang kita boleh pegang. Dia ada barangnya. Cuma barang itu tak boleh dipegang, tapi boleh apa? Boleh memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Dia tak boleh dipegang tapi dia boleh dirasai. Perbezaan service industry dengan manufacturing, primary dengan construction. Primary manufacturing dengan construction service industry, dia boleh disimpan untuk digunakan pada masa akan datang. Betul tak? Can be stored for future consumption. Betul tak? Betul. Macam contoh ikan, primary industry ikan. Ikan boleh kita simpan kan? Frozen kan, maksudnya bolehlah disimpan. Okey, kalau manufacturing industry, sabun boleh simpan tak? Boleh kan? Okey, kat nombor 3 tadi jambatan, construction, jambatan boleh simpan tak? Jambatan boleh simpan kan? Berpuluh-puluh tahun pun selagi jambatan tu elok tak runtuh boleh guna lagi. Tapi service industry ni dia adalah satu industri yang menghasilkan barang yang tak boleh dipegang, satu, non-tangible. Boleh tulis kejap, saya tulis kejap. Pertama dia non-tangible, bukan non-tangible, intangible kita panggil. Intangible, maksudnya tangible. Intangible maksudnya tak boleh dipegang. Barang-barang dia tak boleh dipegang, tapi boleh dirasai. But can be felt. Satu lagi, cannot
cannot be stored for future consumption. Dia bukan macam sabun, ikan, jambatan tadi kan. Dia habis-habis lah. Contohnya apa tau? Contohnya macam perkhidmatan urut badan kan. Barangnya ada tak urut tu? Barangnya tak ada kan? Tak boleh pegang. Tapi boleh rasa tak? Boleh. Boleh lah rasa orang urut badan kita, kita rasa sedap, kita rasa satisfied kan. Satu lagi, boleh ke kita simpan urut? Akan datang nak guna lagi urut? Tak boleh. Kan? Kalau orang urut, dia bagi perkhidmatan urut, kalau dia urut waktu tu kan, saya kata saya urut badan awak 30 minit. 30 minit tu lah kita rasa habis-habis lah, betul tak? Dia tak boleh disimpan untuk akan datang. Itu maksud servis industri. Contohnya juga macam perkhidmatan gunting rambut kan. Dia gunting rambut kita sekali-sekali tu je lah kita boleh. Kita gunting rambut kan. Lepas tu rambut kita dah panjang, kita kena ambil perkhidmatan dia sekali lagi. Contohnya lagi apa? Macam apa? Industri perkhidmatan perhotelan kan, accommodation, hospitality service. Kita sewa bilik tersebut, betul tak? Kita sewa bilik tersebut. Kita bukan beli bilik, betul tak? Kan? Walaupun kita boleh rasa bilik tersebut, kan? Kita boleh rasa sedap lah duduk tidur kat bilik tu malam tersebut. Kan? Esoknya boleh ke bawa balik bilik tu? Nak guna akan datang? Tak boleh. Itulah dia bezanya servis dengan yang lain-lain ni. Servis ni basically benda yang tak boleh dipegang dan tak boleh disimpan untuk akan datang. Cumanya dia punya ciri-ciri dia ada bersifat satisfying tau. Kita rasa puas lah, kita rasa puas. Okay, contoh servis industri. Kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut, spa, salon, apa lagi, makeup artis ke apa, macam-macam tu lah kan. Okay, lagi selain benda tu, apa lagi contoh? Geram. Dobi. Perkhidmatan cuci baju, dobi kan, house cleaning. These are all services yang kita rasa puas hati tau. Rumah dah bersih. Tapi 5 minit lepas tu kotor balik. Kan, kita bagi cleaner datang bersihkan rumah kan. Bertahanlah sejam 2 jam. Lepas tu anak-anak kotorkan balik. Boleh ke saya panggil balik cleaner tu, datang balik rumah saya dah kotor. Boleh ke? Boleh lah panggil, tapi bayar asing lah. Bayarlah 2 kali, betul tak? Tak boleh lah kita sekali bayar dia, kita nak guna kata perkhidmatan dia. Kalau nak macam tu, you kena bayar dia kata berulang kali lah untuk sebulan ke apa ke kan. Okay, contoh lain, makanan, industri makanan, food F&B ni kan, itu dianggap itu dianggap servis ke produk? Dia dua. Dia lebih kurang lah kan. Dia macam, dia boleh dirasa, boleh dipegang. Contoh kek kan. Kedai kek kan, dia jual kek. Kek tu boleh dipegang. Tapi kek tu, dia sebenarnya makanan ni lebih kepada servis. Habis makan, habislah. Betul tak? Betul. Boleh ke nak kek lagi? Kalau nak, kena beli lain lah. Sebab tu F&B, kedai-kedai, restoran dan sebagainya, mereka ni dalam industri perkhidmatan. Sebab dia memuaskan hati kita, mengenyangkan perut kita. Kita rasa seronok, kita dapat kenyang, kita dapat makan apa semua. Tapi habis-habislah. Tak boleh disimpan. Kalau boleh simpan pun just for a limited time lah. Maksudnya sekejap aja. Tapi kalau yang dekat kedai tu habislah. Macam tu. Contoh lain? Kalau yang untuk rawat kulit, yang dia macam dentist. Betul. Itu kita akan bincang itu special sikit. Doktor kan, perkhidmatan yang itu dia nampak macam servis tapi sebenarnya nanti dia bawah satu yang lain. Tak apa, ada dalam ni kot cerita, nanti saya akan cerita. Okay. Tapi saya bagi contoh yang lain dulu. Contoh yang lain lagi tau, perkhidmatan perbankan, perkhidmatan keuangan. Perkhidmatan perbankan keuangan, dia ada tak barangnya?
barang dia tak ada sangat sebenarnya kan, tapi dia bagi perkhidmatan. Contohnya saya buka account bank kan, saya buka account bank dekat bank Islam contohnya kan. Lepas tu apa nama, so saya dapat perkhidmatan apa? Perkhidmatan dapat buka account. Perkhidmatan apa? Perkhidmatan kalau saya nak transfer duit, betul tak? Tapi one off dah, habis-habis dah lepas tu. So ini termasuk dalam kategori perkhidmatan. Dia bagi perkhidmatan kepada kita. Dia tak jual barang kat kita, dia jual perkhidmatan kat kita. Termasuklah juga kalau dalam mereka yang dalam industri advertising companies, advertising agencies, yang maksudnya syarikat-syarikat pengiklanan, dia bagi perkhidmatan iklan, dia tolong iklankan barang kita, dia hasilkan iklan untuk barang kita. Jadi but for a short time of period kan, maksudnya sekejap je, habis iklan tu habislah. Kalau awak nak suruh buat iklan untuk produk yang kedua, then you must hire them again. Kita kena upah lagi dia untuk bagi perkhidmatan advertising tu kepada kita. So inilah dia contoh service industri. Tapi macam awak cakap tadi kan, tapi dia ada exception tau, dia ada exception. So kena tulis star sikit kat sini. Tapi dah penuh, whiteboard dah penuh. Perkhidmatan profesional. Ini kena letak star, saya buat warna lain Mak ni. Kat bawah ni saya tulis kat bawah ni Saya tukar font, tukar color. Dia nak tulis hijau lah. Hijau. Pengecualian adalah for professional services. Professional services tidak termasuk dalam service industri. Professional services macam apa? Industri mereka yang memberi perkhidmatan profesional. Contohnya apa? Doktor, betul tak? Macam awak cakap doktor gigi kan? Doktor gigi, dia bagi servis kat kita, tapi kita tak boleh kata dia tak sama macam orang yang perkhidmatan cuci rumah kan, cleaning services tak sama macam perkhidmatan doktor. Kita jangan samakan perkhidmatan cleaner dengan perkhidmatan doktor. Doktor dia bukan satu jenis, dia perkhidmatan juga tapi kita panggil dia professional service. Sebab nak jadi, maksudnya sebab bukan semua orang boleh jadi doktor. Contohnya apa lagi? Doktor perubatan, dentist, lawyer. Lawyer pun dianggap professional services. Dia tidak tergolong bawah service industri ni. Doktor, lecturer ya ke? Saya tak tahu. Tapi saya lecturer pun sama. Pun di bawah professional industry. Itulah exception. Polis. Kalau apa semua tu kan. Okey, dah adik. Okey, so kita dah penuh ni whiteboard ni. Dia kena, awak nak ke ni? Saya dah tulis. Dah tulis tak apa lah sebab terabur juga saya punya ni. Tapi tak tahu boleh save ni. Kenapa ni? Okey. Nanti Ustazah akan kongsi recording juga kan? Cuma nanti sebab saya cuba buka yang OneDrive tu sebab saya save ni dekat cloud. Lepas tu tak boleh buka pula lepas tu. Kejap nanti saya cuba sekali lagi. Macam saya daripada minggu lepas saya ada masalah dengan OneDrive saya, maksudnya yang simpan file besar-besar ni. Tapi pagi tadi saya dah bagi tahulah IT unit tu. Dah boleh dah juga, cuma yang recording ni belum lagi. Nanti recording ni nanti saya cuba tengok lepas ni lepas habis kelas ni. Recording yang ini jadi ke tidak. Okey. Saya rasa untuk topik kan, kita nak sambung sikit saya tapi mana tadi? Apa yang saya buat tadi? Saya tekan apa tadi? Tak apalah. Okey. Dia ada sedikit lagi tapi kalau kita nak sambung dah alang-alang sebab dah 12.55. So kita akan sambung hari Rabu insya-Allah. Cumanya soalan saya
yang apa kawan saya punya kan, dia jawab apa, boleh ke nak buat macam tour virtual tour? Yang DNA tu kan? Dia jawab apa? Interview boleh, yang virtual visit tu boleh ke? Saya yang virtual tu saya tanya yang jamuan tu. Oh, jamu muat. Okey, boleh juga. Jamu muat tu dia jawab apa? Lupa pula saya suruh tanya jamu muat lagi. Dia jawab apa? Boleh ke? Dia tak jawab lagi. Jadi Awak contact dia melalui WhatsApp lah? Text? WhatsApp. Oh, dia tak reply lagi eh? Oh, okey. Sekejap. Kalau macam tu, cuba tanya dengan kawan saya ni. Boleh ke nak tengok dia bawa lawatan kata virtual visit. Macam mana dia proses pembuatan barang dia. Cuba tanya. Sebab dah lalang, sebab yelah mesti dia hasilkan tu dekat mana kan kita. Kalau dia benarkan lah, sebab kadang-kadang ada certain companies they don't allow it, tapi kalau syarikat kalau kawan saya ni dia okey kan, siapa tahu kan. Sekejap shift command X. Macam ni lagi senang kan. Okay dah. Nanti saya akan bagi balik, saya tutup dah. Saya akan bagi balik yang saya dah baiki kan, paperwork tu untuk awak nak forward pula secara rasmi paperwork ini kepada dia. Minta di email. Cakap boleh tak saya nak email nombor apa, yalah alamat email puan kan, sebab saya nak bagi apa nama ni paperwork apa semua kata. Yang secara rasmi punya. Ya, ada soalan tak untuk hari ni? Mana tadi? Okey, kalau tak ada, insyaAllah kita akan jumpa lagi hari Rabu untuk kita nak ni. Tapi insyaAllah saya akan paksa diri saya lah. Hari ni saya akan bagi kat awak semua nota dan juga saya kata paperwork yang telah saya baiki. Awak tinggal tukar, minta awak Google lah kan. Minta, boleh tak saya nak alamat email puan, dan kalau ada, sebab sekarang kita tak pergi pun ya, buat pun nak alamat address itu, alamat email lah kata untuk saya forward paperwork kata. Paperwork kepada puan kata. Nanti awak boleh hantar lah hari ni atau esok boleh hantar lah insyaAllah. Okey, kalau tak ada kelas, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Tak ada hal, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Rabu. Yang kata whiteboard tadi tu saya dah hantar WhatsApp dah kat awak. Saja je lah, dah boleh tangkap gambar, saya tangkap gambar. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Nanti saya tengok recording yang ini ada tak dekat cloud. Sepatutnya ada sebenarnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.